Pada kali ini kita akan membincangkan satu lagi solution untuk menyelesaikan perkara yang sama, iaitu untuk mendapatkan boundary layer thickness dan juga drag coefficient. Ia dikenali sebagai Blasius-Ezek solution. Kenapa dinamakan sebagai Ezek solution di sini? Kerana dia di dalam penyelesaian ini kita akan menggunakan idea 99%. Kerana sebelum ini kita menyelesaikan dengan menggunakan von Karman equation. So di dalam von Karman equation kita membuat assumption, iaitu U is equal to capital U pada ketika Y sama dengan delta. So sedangkan pada takrifan asal, delta wujud, maknanya delta is equal to Y apabila U sama dengan 99% capital U. So di dalam Blasius ini, kita akan menggunakan idea 99%. Oleh itu, ia dinamakan Ezek solution. Okay. Walau bagaimanapun, penyelesaian Blasius-Ezek solution ini tidak menggunakan idea Cameron yang digunakan oleh von Karman. Ia menggunakan idea Navier-Stokes equation. So jadi idenya ialah bermula secara ringkas, kita kata bermula dengan Navier-Stokes equation. Okey, kita mengambil kira semua sekali dan akhirnya kita boleh dapat satu sebutan ringkas seperti ini. So yang ini saya tidak tunjukkan kerana silibus kita lebih kepada cara untuk kita menyelesaikan masalah mendapatkan nilai delta dan nilai CD. Okay. So diringkaskan cerita, setelah kita buat, kita kata lagi satu Navier-Stokes equation ini kita kata bukanlah sekadar menggunakan nilai velocity sahaja, tetapi lebih kepada function velocity untuk setiap local coordinate. Maknanya setiap point di dalam boundary layer tersebut. So diringkaskan cerita, hasil daripada derivation dengan menggunakan Navier-Stokes equation, Blasius merumuskan equation seperti ini. F double prime campurkan dengan 2F triple prime. So apa yang dimasukkan dengan F prime di sini? Okay, prime satu titik, double prime ada 2 titik, triple prime ada 3. So apa yang dimaksudkan dengan prime di sini ialah differential form. So maksudnya kalau double prime adalah D2F d eta 2 dan triple prime adalah D3F over d eta 3. So kameran pembezaan itu dibuat ke atas apa? So pembezaan itu dibuat adalah berdasarkan function of eta. So function of eta di sini sebenarnya adalah reflect kepada function of velocity profile. So cuma velocity profile tersebut diberikan di dalam keadaan eta. Kerana apa? Kerana ia bukan sahaja nilai velocity. Okey, untuk von Karman ia menjadi mudah kerana ia fokus kepada velocity distribution semata-mata. So kita hanya ada U over U. Tetapi di dalam Blasius ini, kenapa ia menjadi Ezek solution? Kerana ia mengambil kira kesemua parameter. So jadi eta di sini adalah nilai ini. Y square root U over nu X. Okey, so ini adalah anggapan yang dibuat oleh Blasius. So untuk silibus kita selalunya nilai ini akan diberi di awal soalan untuk berkenaan dengan penyelesaian Blasius-Ezek solution ini, dan pelajar memadai untuk pelajar tahu assumption yang dibuat dan cara penyelesaian. So maksudnya penggunaan Navier-Stokes equation ke arah keluarnya rumus ini kita kata bukan menjadi keutamaan di dalam tajuk ini. Okey, so kemudian apa yang berlaku? Saya harap pelajar boleh imagine apabila kita ada Navier-Stokes equation, membawa maksud kalau kita ada plate di sini dan kita ada boundary condition seperti ini. So kita boleh mengira setiap point di dalam boundary layer kita. Kerana di dalam Navier-Stokes equation kita ada koordinat X dan Y dan seterusnya. Kita boleh masukkan nilai koordinat tersebut dan kita boleh dapat nilai setiap point yang kita masukkan di sini. So jadi diringkaskan cerita, okey, nilai tersebut kita plotkan di dalam table.
So nilai plot ini juga bukan bukan silibus kita kerana ia memerlukan numerical, maksudnya pengiraan angka yang banyak. Selalunya dalam soalan yang melibatkan Blasius exact solution, tabel telah diberikan. Walau bagaimanapun, jika pelajar mempunyai buku teks berkenaan dengan viscous fluid flow ini, pelajar boleh merujuk kepada tabel yang ada di dalam buku teks dan tabel tersebut sedikit berbeza daripada apa yang saya tunjukkan di sini. So ini kerana saya harap pelajar dapat membuat revision berdasarkan buku teks tersebut. Kerana apa? Buku teks tersebut menggunakan rumus yang sedikit berbeza di dalam penyelesaian. So walaupun rumus itu berbeza, ia akan tetap menghasilkan jawapan yang hampir sama. Kenapa saya cakap tetap menghasilkan jawapan yang hampir sama? Kerana di dalam Blasius exact solution, pengiraan kita fokus kepada tabel yang kita ada. Semakin detail tables yang kita ada, membawa maksud semakin detail pengiraan yang kita buat di dalam boundary layer ini, membawa maksud semakin dekat semakin precise equation yang akan kita keluarkan. Okey. Contohnya di dalam tabel ini kita ada beberapa kolom, ada kolom berkenaan dengan row eta, ada kolom berkenaan dengan f eta, berkenaan dengan f double prime, f double prime. Okey. So yang paling penting f prime di sini adalah mewakili nilai u over u. Maksudnya nilai velocity distribution di dalam di dalam boundary layer kita. So nilai eta di sini saya rasa pelajar boleh nampak di dalam tabel ini kita hanya menggunakan nilai yang tidak detail. Kita ada 0, 0.5, 1, 1.5. Maksudnya gap yang kita ada hanyalah 0.5. So ada kemungkinan data adalah gap 0.1 dan ada gap yang 0.2 dan sebagainya. Jadi jika gap ini menjadi semakin kecil, oleh itu keputusan yang kita dapat akan menjadi lebih tepat. So soalan dia, berdasarkan tabel yang diberi ini, kita perlu untuk mengira apakah nilai delta, apakah nilai local coefficient dan juga total drag coefficient. So bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ini? Okey, rule yang pertama kita kata kita kena pandai menggunakan tabel. Yang kedua, kita perlu menyelesaikan menggunakan tabel. Jangan sesekali menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan cara kameran seperti yang telah kita belajar sebelum ini yang menggunakan ideal von Karman equation. Okey, kita mula untuk menyelesaikan masalah. Pertama, kita cuba dapatkan apakah rumus untuk boundary layer thickness. So kita ketahui bahawa limit untuk boundary layer thickness dinyatakan seperti ini. So Y sama dengan delta pada ketika U sama dengan 99% capital U. So jadi kita kata kita buat assumption U over U sama dengan 0.99 daripada rumus ini. Saya rasa pelajar boleh tahu. Dan di dalam tabel yang kita dapat, U over U diwakili oleh F prime. So, jadi kita boleh nyatakan sebagai F prime sama dengan 0.99. Jadi, kita tengok di dalam tabel kita. So, kita tengok kolom untuk U over U di sini. So, kita carilah nilai yang paling dekat dengan 0.99. Okay. Walaupun di dalam kolom ini kita ada nilai 0.99 sehingganya mendekati 1, kita tidak perlu mengambil nilai yang sama dengan 1 kerana takrifan kita adalah 99%. So kita kena ambil nilai yang paling dekat dengan nilai 99%. So sekiranya ada nilai 0.9899 dan juga 0.9916. So kita ada 0.99. Oleh itu, pelajar perlu untuk mengambil nilai 0.9899 kerana nilai tersebut adalah nilai yang paling hampir dengan 0.99. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat faham. Oleh itu, daripada tabel, kita dapati bahawa nilai yang paling hampir dengan 99% ialah row ini. Oleh itu, saya harap pelajar dapat tandakan row ini. Kerana apa? Kerana calculation selalunya akan berpaksikan kepada data pada
row ini. So, jadi kita tahu bahawa pada ketika f prime sama dengan 0.99, okey, nilai eta sama dengan 5. So, jadi ia sama dengan 5 di sini. Okey. So, kemudian kita boleh buat daripada anggapan yang kita ada di peringkat awal, yang ini kita boleh menulis sebagai eta sama dengan 5 sama juga dengan delta U over nu X. So, ini daripada datang daripada mana? Ini adalah datang daripada assumption yang ini. So, kita kata eta sama dengan 5, kita masukkan di sini, dan Y kita kata telah bertukar menjadi delta. So, oleh itu, kita dapat sebutan ini dan akhirnya kita boleh ubah sedikit. So, kita kata Reynolds number sama dengan Ux over nu. So, nu di sini adalah kinematic viscosity. So, ia sama dengan Ux over nu sama dengan rho Ux over mu. Okay, so yang ni saya harap pelajar dapat alert. Di mana di sini kita faham bahawa rho over mu akan sama dengan 1 over nu. So, mu adalah dynamic viscosity dan nu adalah kinematic viscosity. So, jadi kita rearrange sedikit supaya senang pengiraan kita di kemudian hari. So, kita tahu bahawa Reynolds number over X di sini sama dengan U over nu. Kerana apa? Kita ada U over nu di sini. So, jadi kita senang untuk replace di kemudian hari. Pada next step. Okay, so kemudian apa yang kita buat? Kita ada nilai ini 5 sama dengan delta square root U over nu X, and then kita boleh rearrange, and then kita boleh dapat nilai apa nama tu? Delta sama juga dengan 5x didarabkan dengan square root Reynolds. So, ini yang dapat di dalam tabel sebelum ini saya tunjuk. Nilai delta dengan menggunakan idea Blasius-Izek solution. Okay. Di sini pengiraan ini apa nama tu ialah kita cuba untuk mengeluarkan nilai tersebut di dalam bentuk Reynolds number. Jadi kita replacekan nilai nu X ni, okay, sebagai Reynolds number. So, kita ada Reynolds over X di sini dan kita boleh selesaikan. So, ini adalah penyelesaian Blasius-Izek solution untuk mendapatkan nilai delta, iaitu 5x over Reynolds number. Okey, satu lagi perkara yang pelajar perlu tahu berkenaan dengan Blasius-Izek solution ini ialah sekiranya di dalam masalah melibatkan lamina boundary layer, pelajar tidak diberi nilai velocity profile. Maksudnya pelajar tak tahu velocity profile tu kuasa 1 ke, kuasa 2 ke, sinusoidal ke. Pelajar boleh terus menggunakan rumus daripada Blasius-Izek solution. Kerana Blasius-Izek solution merupakan representative for lamina boundary layer. Maksudnya jika tidak diberi apa-apa maklumat berkenaan dengan velocity profile, boleh sahaja terus menggunakan sebarang rumus daripada Blasius-Izek solution. Okey, seterusnya kita mengira displacement thickness delta star, walaupun delta star ni sebenarnya tidaklah berapa glamour ataupun tidaklah berapa kerap ditanya, tetapi untuk memastikan pelajar boleh menyelesaikan masalah, saya tunjuk juga. So, jadi kita perlu mengira delta star. Okey, so delta star di sini rumus yang kita ada adalah seperti ini. Kameran kosong hingga delta 1 tolak U over U dy. Tapi persoalannya kita tidak mempunyai terms U over U. So, kita ada U over U kat sini. So, kita tak boleh nak masukkan kerana kita tidak ada terms U over U. Kita ada terms F prime sama dengan U over U. So, jadi kita kena masukkan F prime. Okay. So, apabila kita masukkan F prime di sini, kita dapati bahawa kita tidak boleh membuat kameran kerana apa? Kerana rumus kita mempunyai nilai dy. Maksudnya kameran kita terhadap dy. Sedangkan tidak ada nilai y di dalam f prime kita. Jadi kita kena ubah sedikit. Okay, kita kena ubah sedikit nilai dy berdasarkan cara ini. So, kita tahu bahawa eta sama dengan y square root u over nu x. Oleh itu kita buat d eta dy sama dengan u over nu x. And then kita kata kita boleh dapat, kita rearrange the equation, kita boleh dapat dy sama juga dengan
d eta square root nu x over u. So, kita gantikan dy di sini dengan nilai ini. Okey. So, kemudian kita dapati bahawa nu x over u di sini adalah constant. Tidak ada kena-mengena dengan eta. So, kita dudukkan dia kat depan. So, maksudnya kita letak dia di luar kameran bagi memudahkan pengiraan kita. So, jadi apa yang kita ada di sini ialah kita hanya ada nilai 1 tolak f eta d eta. So, jadi kita boleh menulis kameran 1 d eta tolakkan dengan kameran f prime d eta. So, jadi kita boleh menulis seperti ini. Oleh itu, kameran 1 d eta akan menghasilkan eta. Limit dia adalah 0 hingga 5. Kenapa kita tukar limit daripada 0 hingga delta? Kerana di dalam tabel di sini, okay, limit dia adalah 0 hingga 5. So, ini adalah limit untuk eta. Kerana apa? Rumus kita sekarang adalah fokus kepada d eta. So, maksudnya limit pun akan turut bertukar. Okey, so kameran 1 untuk d eta menghasilkan eta 50. So, kemudian kita kata kameran untuk f prime d eta. Yang ini saya rasa pelajar faham lah. F prime ni adalah df over d eta. So, kita integralkan sesuatu differential form. So, dia akan dapat dirinya sendiri. So, yang paling mudah kita kata integral ini akan neutralizekan differential d tu. So, jadi dia akan dapat f eta sahaja. F function of eta. So, jadi daripada integral f prime akan menghasilkan f eta. Limit dia masih lagi 0 hingga 5. Dan pelajar kena ingat bahawa kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan integral biasa. Maksudnya kita buat olahan integration. So, tetapi kita kena menyelesaikan berdasarkan berdasarkan table. So, jadi kita kata eta pada limit 5 hingga 0 ini kita boleh dapat apa? So, kalau kita tengok table ialah eta limit 5 ditolakkan dengan 0. So, kita boleh dapat 5. So, itu yang di sini kita akan menghasilkan 5. So, f eta limit 5 hingga 0 ni kita boleh dapat apa? Kita kena tengok table. Ini adalah f eta. Okay, limit 0 akan menghasilkan 0. So, 5 akan menghasilkan 3.2834. Oleh itu, ia akan menghasilkan 3.2834. So, jadi saya harapkan pelajar dapat fokus ataupun dapat mengambil nilai daripada table. Bukan untuk menyelesaikan kameran secara matematik biasa. So, jadi kita dapat 1.7166. Kemudian kita rearrange sebutan ini daripada nilai delta yang kita ketahui. So, kita boleh replace di dalam equation, substitute nilai delta dan akhirnya kita kata kita boleh dapat nilai delta star sama dengan 1.7166x over square root Reynolds number. So, ini adalah nilai delta star daripada Blasius exact solution. So, kemudian kita mengira momentum thickness. Sama juga, ini adalah rumus asal untuk momentum thickness. Kita perlu replace u over u. So, kita ganti dengan f prime di sini. Kita ganti dengan f prime. dy ni kita ganti dengan ini. Dan limit juga kita gantikan kepada 0 hingga 5. So, penerangannya adalah sama seperti yang saya terangkan sebelum ini. Dan kita bawa nilai nu x over u ni di hadapan, di luar kameran kerana ia adalah constant, tidak terlibat apa-apa dengan pengiraan integration, pengiraan kameran. Okey, di sini kita kata pelajar perlu menyelesaikan sekali lagi dengan menggunakan table. Oleh itu, apa yang dimaksudkan dengan kameran di sini, ia merupakan summation, adalah ataupun hasil tambah setiap nilai yang terlibat. Oleh itu, kita cuba untuk mudah faham, kita ubah perkataan ataupun simbol integration itu kepada simbol sigma. Maksudnya hasil tambah setiap kolom yang ada daripada kedudukan 0 hingga kedudukan 5. So, berkenaan dengan square root x,
over U ini kita boleh gantikan dia sebagai delta per 5. Yang ini pelajar boleh lihat previous explanation bagaimana kita tukar nilai ini. So jadi untuk kita membuat pengiraan sigma ini, jadi kita kekalkan F prime 1 tolak F prime. So d eta di sini memadai untuk kita tulis sebagai delta eta. So jadi apa yang kita boleh buat di sini ialah kita boleh buat table untuk menyelesaikan masalah. So pertama kita cuba melihat apakah F prime di sini. So kalau F prime di sini, kalau kita lihat daripada table, dia adalah nilai ini. So jadi kita ada nilai pada eta sama dengan 0, ia adalah 0. So kalau untuk kita mengira F eta 1 tolak F eta ini, so maksudnya untuk contoh yang di sinilah katakan 0.6298. So kita masukkanlah 0.6298 darabkan dengan 1 tolak 0.6298. Dan yang dimaksudkan dengan delta eta itu ialah gap antara dua ini. Interval different antara dua data. So kita dapati bahawa interval different antara dua data adalah 0.5. Jadi kita lihat di dalam tabel ini, kita mempunyai nilai F prime di sini daripada tabel yang kita ada. Dan kita menggunakan nilai delta eta di sini sama dengan 0.5. Kerana kita kata interval data di sini adalah 0.5. Jadi kalau kita buat setiap satu, kita boleh dapat nilai yang banyak seperti ini. Dan kita faham perkataan sigma adalah summation. Maksudnya hasil tambah. Oleh itu kita kirakan hasil tambah di sini, kita boleh dapat ia sama dengan 0.6548. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa penyelesaian ini akan menghasilkan delta per 5 darabkan dengan 0.6548. So, kita masukkan dengan delta sama dengan 5x over square root R0. Kita boleh dapat 0.6548x over Reynolds number. So, ini adalah nilai theta yang kita dapat daripada pengiraan Blasius-Izek solution. So, walau bagaimanapun sekiranya pelajar mencari ataupun membaca buku teks berkenaan dengan Blasius-Izek solution ini, kita dapati bahawa official value ataupun official answer for the momentum thickness ialah theta sama dengan 0.664x over square root R0. So, kenapa ia berbeza dengan calculation yang kita buat? Kerana data di dalam table yang kita ada adalah limited. So, jadi walau bagaimanapun selalunya soalan berkenaan dengan Blasius-Izek solution ini akan lebih kepada bagaimana pelajar melihat table tersebut dan bagaimana pelajar menyelesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya kita mengira shear stress daripada set of data yang kita ada. So, jadi kita tahu bahawa shear stress ini, sewaktu pengiraan von Karman sekalipun, kita menggunakan nilai shear stress daripada Newton Law of Viscosity. Kerana von Karman equation masih lagi kurang lengkap kerana mempunyai nilai differential form. Dia ada d theta over dx. Okey, jadi kita cuba menyelesaikan ini. Masalahnya ialah kita menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan du dy. Oleh itu, kita menggunakan sedikit trik untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu kita menyelesaikan du dy dengan menggunakan idea ini, iaitu du over d eta. Kita darabkan dengan d eta over dy. So, kita boleh cancel yang ini. So, kita boleh dapat du dy. Tetapi kita masih lagi stick dengan condition iaitu eta sama dengan 0. So, eta sama dengan 0 sama juga dengan y sama dengan 0. So, jadi macam mana nak buat? Pertama, kita kena menyediakan du d eta. Okay, du d eta kita boleh buat berdasarkan idea ini. So, diketahui bahawa f prime sama dengan u over capital U. So, jadi maksudnya kalau kita ubah, kita kata U sama dengan capital U F prime. So, kita boleh buat du d eta sama dengan U darabkan dengan d F prime. Okay. So, kemudian untuk
dapatkan nilai d eta dy. So kita ada nilai ini. So kita boleh menulis sebagai d eta over dy sama dengan square root u over nu x. Seperti yang tertera di dalam slide. So kita boleh dapat dua equation tersebut dan kita masukkan di dalam persamaan ini untuk kita menyelesaikan masalah. So jadi kita masukkan nilai tersebut. So kita masukkan nilai eta sama juga dengan kosong. So jadi setelah kita masukkan di sini, so kita boleh dapat nilai ini. So selalunya nilai di sini kita kata nilai u over nu x di sini tidak mempunyai kaitan dengan eta. Oleh itu kita boleh rearrange penulisan menjadi seperti ini. Mu u darab square root u over nu x dan kita darabkan dengan df prime eta sama dengan kosong. Kerana hanya f prime sahaja yang mempunyai mempunyai hubungan dengan eta. Okey, so kemudian kita cuba fahamkan apa yang dimaksudkan dengan f prime di sini. So f prime di sini kita tahu prime di situ membawa maksud df over d eta. Okey, so d di sini juga menunjukkan bahawa ada lagi d over d eta didarabkan dengan df over d eta. So di sini sebenarnya adalah d2f over d eta kuasa 2. So, jadi yang ini kita kata, kita boleh menulis sebagai f double prime. So, jadi kita ubah penulisan ini. Kerana apa? Kerana kita ingin refer kepada table. So, jadi sekarang ni maknanya kita kena refer kepada table untuk pengiraan f double prime dalam keadaan eta sama dengan kosong. Jadi, kalau kita refer balik table yang kita ada di peringkat awal, kita dapati bahawa f double prime pada ketika eta sama dengan kosong sama juga dengan 0.3321. So jadi kita masukkan di dalam equation kita di sini. So kita masukkan 0.3321, oleh itu kita boleh dapat nilai tau di sini sama dengan 0.3321 rho u square over square root R0. So yang ini saya harap pelajar tidak terkeliru, saya menggunakan nilai rho di sini kerana yang saya katakan mu over rho over mu sama dengan 1 over nu. Okey, yang ini saya harap pelajar boleh memahami perubahan di antara nu dan juga rho. Kemudian kita mengira local friction coefficient. So jadi ini rumus, saya tidak perlu terangkan lagi. Kita masukkan nilai tau yang telah kita kira. Kita boleh dapat nilai local drag coefficient sama dengan 0.6642 over square root Reynolds number. Dan seterusnya kita mengira drag coefficient. So drag coefficient di sini mewakili keseluruhan plate. So di dalam pengiraan ini saya akan cuba memberikan idea pengiraan daripada perspektif yang lain. Okey, diketahui bahawa CD ini sama juga dengan forces, drag force dibahagikan dengan setengah rho AU kuasa 2 dan A di sini kita ubah menjadi B didarabkan dengan L. So saya rasa saya dah terangkan berkenaan dengan B didarabkan dengan L. So kemudian kita kata untuk kali ini kita ketahui bahawa drag force sama juga dengan kameran tau didarabkan dengan B dx. Dan kemudian kita cuba gantikan nilai tau ini dengan von Karman. So kita ada rho u kuasa 2 d theta dx. So kita boleh cancel nilai dx di sini. So kita ada d theta. Kita boleh cancel nilai rho u square. Kita ada rho u square di sini. Dan kita boleh cancel nilai b di sini. So jadi kalau kita rearrange di sini, kita dapati bahawa yang tertinggal di bahagian atas adalah kameran untuk d theta. So kameran untuk d theta membawa maksud kameran 1 darab d theta. So kalau kameran 1 darab d theta akan menghasilkan theta. So jadi bahagian atas ni kita akan ada theta, bawah ni kita ada 1/2L. So kita boleh mendapat total equation adalah CD sama juga dengan 2 theta over L. So jadi di sini kita kata satu lagi equation untuk kita mendapatkan nilai CD, iaitu dengan menggunakan idea ataupun value nilai theta
iaitu 2 theta over L. So rumus ini boleh digunakan untuk kedua-dua keadaan, iaitu laminar dan juga turbulent. Tetapi Blasius exact solution hanya boleh digunakan untuk laminar boundary layer sahaja. Okay, untuk von Karman, cara von Karman boleh digunakan untuk laminar dan turbulent. Tetapi Blasius exact solution hanya boleh digunakan di dalam laminar boundary layer sahaja. Okay. Kenapa? So, Navier-Stokes yang digunakan, kita kata tepat sekiranya dalam keadaan laminar, kerana kita kata tidak ada tidak ada turbulent ni, dia punya streamline adalah chaotic. So bila turbulent ni ada chaotic, kita kata ada elemen molekul yang akan bergerak terbalik. Sebab dia chaotic, ada yang bergerak ke belakang, ke atas dan sebagainya. So ini sebenarnya akan mengurangkan jumlah tenaga, mengurangkan jumlah momentum di dalam pengiraan. So oleh itu perkara ini akan menjadi complicated. So tidak boleh diselesaikan untuk turbulent. Oleh itu untuk dalam research is still going on. So tetapi untuk perkara yang kita kata fix ataupun perkara yang boleh kita jawab di dalam bilik darjah atau sebagainya, so memadai untuk kita menggunakan rules. Blasius exact solution hanya untuk laminar boundary layer. So jadi sekiranya pelajar ingin mengira nilai CD, maksudnya untuk skip pengiraan nilai drag force, okay, kita boleh mengira nilai CD, kita boleh cari dulu nilai theta di sini. So kita bahagikan, kita masukkan dalam rumus 2 theta over L. So kita boleh dapat CD. So later on, kita boleh mengira nilai drag force dengan idea CD darabkan setengah rho AU kuasa 2. So maksudnya dalam cara ini, kita mengira CD dulu, baru kita mengira drag force. Okey, so kita ketahui daripada pengiraan sebelum ini, nilai theta adalah 0.6548x over square root Reynolds number. Oleh itu, kita boleh dapat nilai CD sama dengan 1.3096 over square root Reynolds number. Okey, walau bagaimanapun, secara officialnya, nilai CD di dalam textbook ataupun journal paper atau sebagainya, nilainya ialah 1.38 over square root Reynolds number. Kerana apa? Ia berkaitan dengan nilai theta yang kita dapat. Oleh kerana tabel tidak begitu precise, tidak begitu tepat, tidak banyak data yang ada, oleh itu ia mengubah sedikit nilai theta yang sepatutnya kita dapat.